Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Encik Ashraf Naim bin Muhammad Syam, Guru Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 2. Penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan bantuan bagi melengkapkan tugasan kajian ini. Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bagi menyiapkan tugasan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang lebih baik juga. Teknologi hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Saya telah menjalankan kajian tentang teknologi hijau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya, saya menjalankan kajian ini selama 3 minggu bermula daripada 14 Oktober sehingga 4 November 2021. Selain itu, pengumpulan data dan maklumat dilakukan pada waktu petang dan malam. Baik, sekarang kita akan bergerak ke objektif kajian, yang mana saya telah menjalankan kerja lapangan ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bertujuan untuk menjelaskan ciri-ciri produk teknologi hijau, mengenal pasti contoh produk teknologi hijau dan yang terakhir, menguraikan amalan berkonsepkan teknologi hijau. Untuk kawasan kajian saya pula, saya telah memilih seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kawasan ini merupakan ibu negara Malaysia dan pusat ekonomi masyarakat Malaysia serta mempunyai banyak kemudahan seperti bas, teksi dan lain-lain lagi. Kaedah kajian yang terlibat dalam kajian saya iaitu pemerhatian dan sumber rujukan. Rujukan buku dan internet digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri produk teknologi hijau, mengenal pasti contoh produk teknologi hijau, dan menguraikan amalan berkonsepkan teknologi hijau. Hasil kajian bagi objektif pertama adalah menjelaskan ciri-ciri produk teknologi hijau. Ciri-ciri produk teknologi hijau perlu menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Contohnya ialah sumber solar, tenaga angin, tenaga air ataupun tenaga ombak. Ini merupakan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Seterusnya, produk teknologi hijau mestilah mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk manusia. Sekiranya kita ciptakan sesuatu produk tetapi ia susah digunakan, maka ia bukan produk teknologi hijau. Selain itu, produk teknologi hijau juga haruslah menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Contoh bagi tenaga ialah tenaga elektrik dan contoh bagi sumber bahan api pula ialah petroleum. Hasil kajian bagi objektif kedua pula adalah mengenal pasti contoh produk teknologi hijau. Salah satu contoh produk teknologi hijau adalah tenaga. Ia mesti mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil. Contohnya, petroleum dan arang batu. Ini merupakan tenaga bahan api fosil yang tidak boleh diperbaharui dan juga akan mengeluarkan banyak gas rumah hijau. Ia juga akan mempromosikan kecekapan guna tenaga. Contohnya, kereta hybrid, kenderaan elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli. Seterusnya, ekonomi. Produk teknologi hijau ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contohnya, industri fotovoltaik. Fotovoltaik ini merupakan satelit sel suria. Ia berfungsi menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sekiranya industri fotovoltaik ini dapat dikembangkan di negara kita, ia juga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Selain itu, terhadap sosial. Dengan menggunakan produk teknologi hijau, kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Contohnya, penggunaan bekas makanan mesra alam yang lebih selamat digunakan oleh manusia dan kita juga digalakkan menggunakan pengangkutan awam untuk mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya. Hasil kajian bagi objektif ketiga pula adalah menguraikan amalan berkonsepkan teknologi hijau. Amalan berkonsepkan teknologi hijau boleh mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, meningkatkan tahap kehidupan dan memelihara ekosistem. Dari segi penjimatan tenaga, kita haruslah mempraktikkan penggunaan pencahayaan semula jadi. Contohnya, pada waktu pagi, kita tidak perlu buka lampu dan hanya perlu buka tingkap ataupun lansir sahaja. Tutup suis dan juga cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Letakkan suhu penyaman udara minimum pada 24 darjah Celsius. Seterusnya, amalan dari segi perolehan produk hijau. Kita digalakkan membeli dan menggunakan produk hijau dalam kehidupan harian kita. Contohnya, utamakan penggunaan bahan mesra alam. Amalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan seperti di dalam rumah. Gunakan kertas kitas semula dan galakkan penggunaan kereta hybrid. Akhir sekali, amalan dari segi penjimatan air. Pastikan bilik air ditutup dengan betul. Sekiranya kita mendapati bahawa adanya paip air yang bocor, kita haruslah buat aduan dengan segera supaya tidak berlaku pembaziran air. Menadah air hujan untuk digunakan semula. Contohnya, kita boleh gunakan air hujan ini untuk mencuci kereta, halaman rumah dan menyiram tumbuh-tumbuhan. Penjelasan yang terakhir iaitu rumusan atau dipanggil kesimpulan. Jadi, kesimpulan saya adalah kita hendaklah menerap amalan 5R seperti menanam pokok di sekitar rumah dan mengingati diri untuk sentiasa menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia,
Kita mestilah menggunakan tenaga yang mesra alam untuk menjaga tenaga elektrik seperti menggunakan panel solar. Hal ini supaya penjanaan tenaga elektrik terma yang menyumbang kepada pemanasan global dapat dikurangkan. Akhir sekali, pihak yang bertanggungjawab haruslah menguatkuasakan undang-undang yang dapat menghindarkan negara daripada bencana, terutamanya pemanasan global. Pihak yang bertanggungjawab juga perlulah mengenakan kompaun terhadap pesalah yang menyumbang kepada pemanasan global di negara ini.